Kalau kita bersama dengan Zaleha selepas ini untuk kita sambung lagi perbincangan dan juga analisis mengenai PRU DUN yang ke-15. Zaleha, silakan. Terima kasih Ridwan. Terus bersama kami untuk menyambung apa yang telah pun Ismail tanyakan kepada Prof juga Dr. Aziz sebentar tadi. Barangkali apakah kita lihat terlalu agak berat fokus ataupun pressure yang diberikan kepada pengundi-pengundi 30 hingga 39 ini, Prof, kerana mereka dilihat sebagai penentu hala tuju keputusan yang akan disiarkan. Kalau saya tanya grup orang muda, mereka tak rasa pressure, tapi mereka masih lagi dalam dilema nak pergi ke tak nak pergi. Sebab saya ada anak saudara yang umur dalam 20-an. Dalam demografi dalam demografi itu, you all kena pergi mengundi. Inilah ruang dan peluang. Kata dia, boleh berlaku perubahan ke kalau dia pergi tak mengundi? Berlaku. Satu undi itu penting kerana kita mengamalkan simple majority. Jadi kita kena sentiasa peka. Tapi agak menariklah gelombang kali ini. Kita lihat orang muda tampil dengan TikTok mereka sendiri untuk berkempen dan menyedarkan rakan sebaya untuk turun sama menjalankan tanggungjawab untuk mengundi. Pada mereka, inilah hak mereka, inilah hak yang telah diberi, inilah hak yang perlu ditunaikan dan secara realiti inilah yang terbaik kalau kita mahu terus mengangkat dan mengukuhkan sistem demokrasi. Dr. Aziz dan Prof dikelilingi golongan pelajar ini. Juga seringkali dibangkitkan haruskah ataupun perlukah kita mula memberikan pendidikan bukan untuk berpolitik tetapi pengetahuan tentang politik kepada golongan dalam demografi ini. Pandangan Dr. Aziz. Saya fikir ia sangat penting, terutamanya kita kena istilahkannya bukan pendidikan politik tapi pendidikan demokrasi. Ya. So perkataan demokrasi itu saya rasa lebih mesra dan lebih jelas untuk orang muda faham, terutamanya apa yang kita praktikkan dalam negara ini. Saya nak sentuh sikit pada macam Prof sebut tadi berkenaan dengan pengundian itu. Saya dapat sedikit daripada survey secara kasar di student-student kita lah kan. Apa yang saya risaukan pada PRN kali ini, saya risau takut pengundi muda itu tak keluar mengundi because of the political fatigue. Dia orang terlalu banyak dihidangkan maklumat. Kan? Itu juga kita akan dapat tahu pada hujung pada hari ini lah. Kan? Itu satu benda yang kita takutkan. Tapi apabila kita ada kefahaman demokrasi, setiap orang tahu fungsinya untuk pergi mengundi dan nilai satu undi itu adalah boleh mengubah sesuatu pentadbiran dan sebagainya, itu adalah akan menyebabkan, saya fikir, orang akan patut keluar, orang muda ni patut keluar untuk mengundi. Itu saya punya. Bagaimana pula Prof lihat ni, bagaimana dekorum kalau kita boleh gunakan terma tersebut ditunjukkan oleh calon-calon selama tempoh berkempen ini, dan bagaimana ini memberi impak kepada bagaimana para pengundi ini, khususnya pengundi muda yang kalau boleh kita gunakan terma impressionable untuk membuat keputusan mereka, terutama mereka yang berada atas pagar ini. Ya, okey. Kali ini kalau kita lihat, oleh kerana tidak ada lagi kekangan dari segi rentas sempadan, kekangan untuk berkempen secara terbuka, ramai yang sedia hadir dalam kempen-kempen terbuka untuk dengar. Dan agak terkejut melihat orang muda. Saya turun ke Kedah dan juga ke Pulau Pinang dan saya perhatikan orang muda mahu mendengar kempen tersebut selain daripada terlalu berpandukan kepada media sosial. Mereka memang sangat asyik dan leka dengan media sosial. Namun begitu, maklumat-maklumat itu boleh kalau dalam istilah biasanya dicanai untuk mereka perhatikan. Nanti mereka akan kembali kepada keluarga bertanya, apa beza calon A dengan calon B dan calon C? Mengapa dalam satu pilihan raya ini dia ada independen tiba-tiba? Apa fungsi calon independen? Itu pertanyaan yang biasa saya terima daripada anak muda. Kerana mereka juga ingin peka politik. Memang benar ada kebimbangan. Saya bersetuju dengan Dr. Aziz, ada kebimbangan yang mereka masih dalam dilema untuk pergi atau tidak. Tapi saya rasa kali ini gelombangnya agak berbeza. Kalau masa PRU 15 tu jarang saya nak tengok orang muda dengan TikTok mereka sendiri. Tapi kali ini mereka berani dengan TikTok mereka sendiri. Mereka juga memberi ekspresi pandangan mereka sendiri untuk bersetuju untuk bersetuju dan bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini agak menarik. Dan saya yakin literasi politik
anak muda dalam di Malaysia ini, janganlah kita terlalu bimbang bahawa mereka ini akan hanyut dan tersasar, tapi mereka ada pendirian mereka sendiri. Ya. Prof dan juga doktor, kalau kita kaitkan pula dengan calon bertanding dengan demografi pengundi, ramai yang juga menunjukkan ada optimis. Kita ada calon banyak yang muda yang bertanding, tapi ada juga calon-calon pengundi muda yang masih lagi merujuk kepada calon-calon yang lebih senior berdasarkan kepakaran sumbangan mereka. Bagaimana sebenarnya penilaian Dr. Aziz kali ini melihatkan bagaimana calon-calon ini sama ada dari muda, calon yang golongan muda ataupun golongan yang lebih veteran memberikan kesan kepada sentimen yang dapat dirasai oleh pengundi muda? Bagi saya, calon-calon dan juga faktor pemilihan, salah satu faktor utamanya dalam orang muda membuat pilihan adalah tahap rasa selesa mereka berkenaan dan berkaitan dengan pengendalian isu-isu dan juga pengendalian isu semasa dan urus tadbir kehidupan sehari-hari. Sebab kumpulan muda ini juga adalah kumpulan yang banyak terkesan dengan dari segi ekonominya, dari segi urus tadbir dan sebagainya. Golongan muda juga terkesan. Jadi mereka akan menilai tahap keselesaan dan tahap kestabilan sebuah pentadbiran ataupun sebuah calon, sebuah parti itu yang mana diwakili oleh calon, dan dari situlah mereka akan membuat pilihan. Tetapi semua orang ada equal chance to get selected, dan di sinilah kita akan lihat bagaimana dinamiknya pemilihan itu akan berlaku. Boleh saya tambah sedikit lagi tentang calon muda dan tetua. Agak menarik kalau kita lihat fakta calon PRN yang untuk 6 negeri ini. Kita tengok Don Pantai Jerejak, umur tetua adalah 80 tahun. Wah, masih lagi gagah. Dan yang termuda umur 23 tahun di Don Bukit Antarabangsa. Kalau tengok daripada calon muda dan tua, siapa pilihan hati orang muda, saya rasa orang muda ni dia lebih perspektifnya lebih terbuka untuk melihat calon generasi yang sebaya. Dia nak orang muda. Pada mereka bukanlah nak merendahkan orang calon-calon otai, tapi ramai yang telah mahu melihat hala 7 negara ini dipimpin oleh pelapis muda. Saya kira pelapis muda itu peluang dia lebih cerah. Yang otai ni dah banyak. Kalau track record bagus tak apa. Tapi kalau track record itu kusut, bersimpul, dia akan menjadi satu tanda tanya untuk orang muda memilih atau tidak. Semuanya akan diterjemahkan pada hari ini, Ismail. Baik, kita terus bersama Ridwan untuk laporan lokasi seterusnya. Ridwan telah bersedia, silakan.